Baik, Assalamualaikum. Selamat menonton kembali bersama-sama dengan kami untuk rancangan Bual Konti yang dibawakan kepada anda dari Wisma Berita Angkasa Puri. Sebuah rancangan yang sememangnya membawakan perkongsian selain daripada isu-isu semasa yang berlaku di dalam dan juga luar negara. Ada juga cerita-cerita menarik yang mungkin boleh dijadikan iktibar dan juga ilmu pengetahuan kepada anda yang sentiasa bersama-sama dengan kami di rancangan Bual Konti ini. Dan sudah semestinya kebiasaannya anda melihat Wak Jo ataupun Sahi Samsudin yang akan bersama-sama dengan anda. Cuma episod kali ini istimewa bersama dengan saya Odi Petra, nama sebenar Rosdi Binomang. Jangan nakal-nakal, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Bual Konti. Kita mungkin mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai yang amat berhormat Perdana Menteri kita sekarang ini, tetapi dua tetamu yang kami bawakan kepada anda untuk kali ini adalah insan yang sememangnya mengenali dengan lebih dekat lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi inilah yang akan kami bawakan kepada anda dalam rancangan Bual Konti pada hari ini. Dan sudah tiba masanya untuk saya perkenalkan kepada anda tetamu kita pada hari ini. Tak lain tak bukan, kedua-duanya adalah sahabat baik yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika zaman beliau belajar lagi. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita, Datuk Seri Fauzi Dato' Abdul Rahman yang juga merupakan bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang juga sahabat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berada di Kuala Kangsar Malay College ataupun MCKK. Selamat datang Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga seorang lagi iaitu yang berbagi Datuk Dr. Zainul Bahrin Datuk Haji Muhammad Zain, bekas pengarah urusan Bank Rakyat. Jadi dua tetamu ini terlebih dahulu kita nak ucapkan selamat datang. Assalamualaikum, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi melihat kepada kedua-dua tetamu kita hari ini, memang selayaknya anda adalah insan yang betul dipilih oleh Bual Konti untuk bersama-sama dengan kita mendekati dengan lebih lagi kepada penonton, kepada pendengar, mengenali yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 ataupun bahasa sekarangnya PMX sejak 24 November yang lepas. Jadi sedikit sebelum kita ke soalan-soalan yang berikutnya ini, mengenali yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 kita, sedikit kata-kata aluan mungkin daripada Datuk Seri, apa yang boleh kita gambarkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Saya mengenali dia daripada tahun 70-an, 60-an. Dan saya melihat bahawasanya perangai dia, sikap dia, sifat dia yang ditunjukkan pada hari ini adalah tidak lagi daripada sikap dia yang telah dia pertontonkan di masa sekolah lagi. Baik. Keterusan dan juga sifat serius dalam melakukan sesuatu kerja. Serius dan dia selalu memikirkan orang lain. Baik. Dan seterusnya mungkin Datuk Doktor sedikit je. Terima kasih. Saya juga mengenali Datuk Seri Anwar sejak tahun 60-an. Tahun 63 saya kenal dia. Anwar berada di Malay College pada tahun 60 hingga 66, tapi saya mengenali dia sebagai sahabat, rakan yang dekat dengan dia tahun 63, tapi lebih dekat lagi semasa tahun 65 dan 66 masa kami dijadikan sebagai pengawas atau prefect di Malay College. Masa itu saya kenal dia baik. Lagi rapat lah. Lagi rapat. Sebab kita pengawas dekat situ kan. Sama juga Datuk Seri pun pengawas, tapi dia setahun lepas kami jadi pengawas. Jadi junior lah ni. Sama. Bukan junior, sama juga. Tapi saya diberi peluang sama Anwar jadi prefect dahulu. Okey. Kemudian Datuk Seri dan lain-lain juga jadi prefect, tapi kemudian setahun lepas tu. Baik. Jadi menyebut mengenai MCKK ini, mungkin kita boleh ke Datuk Seri Fauzi dahulu. Mengenai MCKK, pengalaman Datuk Seri bersama dengan yang amat berhormat PMX kita di MCKK, khususnya dalam persatuan Mara ke Depan Mundur Jangan ataupun Mara Munja. Saya difahamkan ada Mara Munja ketika di MCKK dulu. Ya, benar. Sebenarnya Mara Munja ni bukan melibatkan semua kawan-kawan.
dia mengumpulkan beberapa rakan-rakan dia yang akrab dengan dia. Kita tubuhkan satu badan. Tak tahu apa nak namakan badan itu, dia jadikan Mara Munja. Rasmi di MCKK atau Tidak, ini hanya dalam kalangan bersama sahabat-sahabat dia. Dan ada 7-8 orang. Apa arti Mara Munja? Dia kata kita ni kena didik diri kita untuk marah ke depan, mundur jangan sekali. Okey. Jadi yang 6-7 orang ni kita selalu berkumpul dan banyak pengalaman lah yang kecil-kecil yang membuat saya memahami cara pemikiran Datuk Seri Anwar. Okey, jadi itulah sejarahnya Datuk Seri Anwar yang meminta untuk kita bersama-sama lah dalam kalangan 7-8 orang ini. Jadi menyebut mengenai Datuk Seri Anwar ini, kita juga tertarik untuk mengetahui latar belakang yang dikenali lah oleh sahabat-sahabat yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin Datuk Doktor boleh kongsikan bersama dengan kita bagaimana Datuk Doktor melihat pengaruh ibu bapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang memberi motivasi kepada beliau untuk memberikan politik khidmat sejak beliau di bangku sekolah lagi, alam universiti mungkin, sehingga menjadi yang amat berhormat Perdana Menteri hari ini. Pada saya lah, dari apa yang saya ketahui, apa yang berlaku pada Datuk Seri Anwar kini sebagai Perdana Menteri yang ke-10, saya lebih minat panggil yang ke-10 sebab yang ke-10 X itu ada konotasi lain. Ya. Jadi yang ke-10 itu saya rasa lebih baik rujukan. Bukanlah berlaku dengan tiba-tiba saja. Ia melalui satu proses yang begitu lama, hampir 4 dekad, 40 tahun, lebih 40 tahun sebelum Anwar muncul sebagai Perdana Menteri. Dan kemunculannya itu bukan secara kebetulan. Ia adalah melalui satu proses yang telah lama dibuat persediaan oleh Datuk Seri Anwar dalam politik melalui pengaruh ibu bapanya. Okey. Bapaknya bernama Allahyarham Datuk Ibrahim bin Abdul Rahman, merupakan seorang ahli politik yang giat dalam politik di seberang Perai Tengah. Dan juga di Ceruk Tok Kun di mana Datuk Seri Anwar dilahirkan. Dan juga ibunya iaitu Datin Cik Yan binti Hamid Hussein yang juga terlibat dalam aktiviti kegiatan wanita UMNO di Ceruk Tok Kun. Sebab Datuk Seri Anwar pernah memaklumkan saya bahawa mak dia banyak bercerita banyak bercakap dengan dia. Bapa dia mungkin Pak Ibrahim tu mungkin terlalu sibuk sebab dia menjadi ahli parlimen daripada tahun 59 hingga tahun 69. Jadi masa itu 59 tu Datuk Seri Anwar baru umur 12 tahun. Baik. Dan dia masuk ke Malay College Kuala Kangsar pada tahun 60. Jadi lepas Anwar pada itu sudah menjadi 12 tahun. Jadi dia sebenarnya melihat kegiatan yang dijalankan oleh bapa ibunya, dia tertarik sebab pada ketika itu orang yang masuk politik adalah orang yang ingin menabur bakti kepada negara dan bangsa, agama dan sebagainya. Baik. Dan di situ Anwar tertarik dengan falsafah mengapa ibu bapanya berkhidmat dalam politik, masuk politik. Okey. Dan saya percaya bapa ibu bapanya juga memberi nasihat pada Anwar supaya dia juga jika dia minat boleh masuk politik tetapi kena belajar juga. Dapat ilmu, pengetahuan untuk dia boleh menjadi seorang ahli politik yang lebih berguna, yang lebih berkesan. Baik, bila nak menjadi ahli politik yang berguna, yang berkesan, memanglah kriteria bahawa kebijaksanaan itu harus diiringi dengan pelajaran dan juga sebagainya. Jadi mungkin apabila ketika berada di MCKK itu, saya juga difahamkan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan ketua perpustakawan ataupun chef librarian yang menampakkan bahawa seorang yang suka untuk menambah ilmu pengetahuan dengan membaca. Mungkin Datuk Doktor boleh berkongsikan mengenai ini. Jadi itu salah satu dari proses persediaan untuk menimba ilmu bagi membolehkan Datuk Seri menjadi lebih berketahuan dan berilmu itu. Tapi sebelum itu
oleh kerana ibu bapa yang telah beri nasihat supaya jika dia minat, dia mesti buat persediaan-persediaan tertentu. Jadi dari awal lagi Datuk Seri Anwar telah membuat persediaan untuk melibatkan dirinya dalam pelbagai persatuan yang organisasi yang terdapat di Malay College itu. Jadi dia melibatkan dengan sebagai proses persediaan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana nak menguruskan sesuatu benda dan sebagainya. Jadi di situlah di mana dia dapat pengalaman. Tapi yang paling penting ialah dia juga sedar bahawa untuk mendapat ilmu bukan saja melalui proses pendidikan yang formal ni. Dia juga harus bersedia untuk berusaha untuk mengetahui dengan sendirinya. Jadi dia, sebab itu Datuk Seri Anwar, saya rasa dia secara sukarela bersedia untuk berkhidmat sebagai pembantu di perpustakaan Malay College itu. Bukanlah besar sangat, tapi memerlukan banyak buku, jadi memerlukan pembantu daripada pelajar-pelajarnya. Jadi Anwar salah seorangnya. Di situ dia mempunyai peluang untuk membaca berbagai bahan atau sumber ilmu yang terdapat di perpustakaan itu, dan itu bukan saja memperluaskan pengetahuannya, sebenarnya juga menajamkan cara dia memikir. Datuk Seri Fauzi ada nak tambah sedikit mengenai apa yang diperkatakan oleh Datuk Doktor tadi? Seperti mana diceritakan oleh Datuk Doktor, Anwar ni persiapan dia untuk menjadi seorang pemimpin bermula dengan ilmu yang dia perolehi daripada ayah dia dan bacaan buku dan sebagainya. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin, kita kena ingat bukan ilmu saja. Ilmu di kepala, iman di dada, amal di anggota kita, tangan, kaki, kanan. Jadi kalau kita lihat Anwar ini, seperti mana dia jelaskan oleh sahabat saya tadi, dia menyediakan dirinya dengan penuh ilmu. Tetapi kadang-kadang orang politik dia bercakap, kita dengar, kita percaya apa yang dia cakap saja. Kita dengar apa yang dia cakap. Kita tak tahu apa hati dia dalam hati dia. Anwar ini saya tahu masa di sekolah, kami kalau cuti kata hari Jumaat atau hari Sabtu, kita boleh keluar, dan dia selalu ajakkan kawan-kawan dia pergi keluar. Kadang-kadang pergi tengok air terjun dan sebagainya. Ada satu ketika kami keluar, balik hujan. Tiba-tiba cari tempat tidur, jumpa dengan satu rumah orang tua duduk, orang perempuan. Rumah orang Melayu, dia ada bertangga dan sebagainya. Kita duduk di bawah. Tanpa pengetahuan tuan rumah? Tanpa pengetahuan. Tapi kita dapat melihat seorang perempuan tua. Sekejap-sekejap dia lari ke sana, sekejap-sekejap dia lari sini. Ya, Anwar bertanya, mengapa makcik? Dia kata, basah sini, atau sini tempias. Dia cari tempat kering. Nak ringkas cerita, Anwar tak cakap apa-apa. Tapi bila sampai ke Malay College, ujian dah sidang, sampai Anwar kata, "Zee, you tak tengok apa ni rumah makcik tadi?" "Tahu." "Tengok dia lari sana bocor." Carilah geng-geng kita Amara Munjar tadi lah. Saya ni dia lantik jadi bendahari sebab saya dapat 2 scholarship. Kerajaan bagi RM55. Ayah saya masa tu menteri pendidikan, dia bagi lagi RM50. Banyak duit. Jadi bendahari. Jadi dia kata, "Zee, collect sikit lah, kita bantu perempuan tu." Nak ringkas cerita, saya kumpul-kumpul duit bagi perempuan tu, dapat baiki bocor dia. Jadi memang dah ada Itu satu. Ada satu peristiwa, bila cuti sebulan 2 bulan ya, kerajaan akan bagi kita tiket untuk boleh balik. Tapi kalau cuti 4-5 hari, kadang-kadang ada ramai yang tak dapat nak balik tetapi tak ada duit. Jadi Anwar sekali lagi dia panggil dia. Dia tanya, "You balik?" "Tak balik." "Pasal apa?" "Ayah petani je, ayah tangkap ikan je, atas saya ni anak yatim." Dia panggil saya sekali lagi. Dia bantulah 3-4 orang ni. Kita collect lah sama-sama kita duit RM2, RM3, RM4. Zaman dulu bagi RM30 boleh pergi balik. Boleh balik ke kampung, balik semula. Jadi itulah Anwar yang saya kenal. Bermakna kalau dia tengok orang tu susah dalam kesusahan, kalau kita boleh bantu, kita bantulah. Itu je. Sampai sekecil-kecil sahabat ataupun rakan nak balik kampung pun ada terfikir. Ada yang tak dapat balik kerana ayah petani, ada duduk di Besut contohnya. Tapi
Baik, Itulah keadaannya. Baik, Datuk Seri, Datuk Doktor, kita berhenti rehat seketika. Mungkin kepada anda jangan ke mana-mana, banyak lagi perbincangan. Datuk Seri Fauzi pun belum lagi ada bicara-bicara mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di rancangan Bual Konti. Apakah kita harus izinkan pembangunan dengan gedung raksasa, dengan projek mega, dengan semua kemewahan, tetapi tidak mempedulikan nasib rakyat yang melarat? Kita bangunkan gedung dan industri dan projek mega, tapi kita kerobohkan manusia di dalamnya kerana habuan dan perolehan keuntungan bagi syarikat-syarikat besar itu jenuh melimpah rana. Maka elok kita gunakan pendekatan paradigma yang menetapkan bahawa keadilan ini bagi semua rakyat. Kita akan terus dengan pembangunan, kalau perlu projek mega atau projek besar, tetapi jangan kita remeh dan abaikan nasib dan kedudukan golongan di masyarakat. Baik, terima kasih sahabat-sahabat kami yang terus setia menonton Bual Konti. Hari ini cukup istimewa, kita membicarakan mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim, figurator sohor berjiwa rakyat. Tadi kita ada sebut mengenai peristiwa yang tak dapat dilupakan ni, Datuk Doktor. Banyak yang kita ceritakan mengenai kepribadian Datuk Seri Anwar Ibrahim, sampaikan peristiwa ni tak sempat disebut tadi. Mungkin sebelum kita mengakhiri rancangan ni, mungkin boleh kongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan ni. Datuk Seri Anwar, walaupun ibu bapanya orang politik yang terkenal di tempatnya, tetapi Datuk Seri Anwar juga yang berminat, tertarik dengan menyertai politik, dalam bidang politik, tapi dia tidak pernah memaklumkan pada siapa secara terus terang apa minatnya selepas ni. Jadi pada satu ketika mula kita menjadi pengawas, dia dengan saya, dengan seorang lagi, Allahyarham, Norris Samad, kita bincang apa Datuk Seri Anwar mengajukan soalan, setelah keluar universiti nanti apa nak jadi, apa nak buat. Ini perbincangan tiga orang. Jadi kawan saya seorang kata dia nak menjadi pegawai pertanian yang berjaya. Memang berjaya pun, dia jadi pengarah Integrated Agriculture Development Program di Negeri Sembilan. Saya pula nak jadi pegawai kerajaan dalam perkhidmatan takbir dan diplomatik yang berjaya juga. Walaupun saya berkhidmat hanya 19 tahun saja dengan perkhidmatan takbir dan diplomatik. Manakala Anwar dengan terus terang, tidak ada rasa apa pun menyatakan dia mau jadi orang politik yang berjaya untuk memimpin negara di masa hadapan. Kita tanya dia untuk menjadi Perdana Menteri. Itu tahun 65, masa kita di bawah di dalam tingkatan 6 bawah, lower 6. Tahun 65 dia sudah cerita tentang niat dan minatnya untuk memimpin negara. Mengapa? Kerana dia percaya proses perubahan pada negara ini hanya berkesan dilakukan apabila perkara-perkara itu dibangkitkan di Parlimen. 17-18 tahun ketika itu dia sudah ada, dan beliau dah menjadi seorang sudah ada visi tu. Jadi ini adalah peristiwa yang tak semua orang tahu, hanya di Bual Konti sahaja anda mengetahui bahawa kata-kata daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi seorang ahli politik dan juga memimpin negara ini sebenarnya pada usia 17-18 tahun itu bersama dengan Datuk Dr. Zainul Bahrain. Baik, tadi kita dah cerita mengenai tolong makcik, tolong kawan-kawan juga. Mungkin Datuk Seri Fauzi juga tahu bahawa sejarah menunjukkan Datuk Seri Anwar ni turut prihatin dan berasai kesusahan juga jerit perih rakyat sejak beliau menjadi mahasiswa lagi di UM. Mungkin Datuk Seri boleh kongsi. Kita ke UM pula sekarang. Kalau saya melihat kepada sikap dia, ada kesinambungan apa yang dia rasai di sekolah, dia bawa kepada universiti. Dan daripada universiti, lepas universiti dia bekerja. Dia di universiti dia sentiasa memikirkan orang miskin, walaupun sepatutnya perlu tumpukan pada pelajaran.
Kemudian lepas universiti dia bekerja. Dia wujudkan apa yang dikatakan yayasan anda. Yes. Untuk apa dia tubuhkan yayasan anda? Untuk dia nak dapat glamour? Tidak. Tujuan dia tubuh yayasan anda, dia tengok kawan-kawan dia ada yang tak dapat masuk universiti kerana sebagai contoh tak dapat kredit dalam bahasa Inggeris. Okey. Atau tak dapat kredit dalam matematik untuk membuat satu kursus yang memerlukan kredit dalam bahasa matematik. Dia zahirkan yayasan anda. Masa itu dia dah keluar universiti untuk menzahirkan peluang kedua bagi orang-orang kawan-kawan atau rakan-rakan yang tak dapat masuk tadi. Saya pernah mengajar di yayasan anda bahasa Inggeris, saya pernah mengajar matematik. Dan ada yang berjaya untuk melanjutkan. Saya rasa kalau kita tanya ni, siapa yang berjaya masuk yayasan anda, telah berjaya dalam kehidupan, boleh datang muncul. Saya rasa tentu ramai. Yang saya ingat satu kes sahabat saya, iaitu Datuk Syakar. Okey. Datuk Syakar itu sampai dia nak pergi Amerika, dia pergi melalui yayasan anda, dapat pergi Amerika, balik kemari, akhirnya masuk politik menjadi Exco Negeri Pahang. Alhamdulillah. Tapi hari ini saya tak tahu, saya ingat dia dah tidak terlibat sangat, tetapi sampai ke kemuncak politik dia, iaitu Exco Negeri Pahang. Hanya melalui yayasan anda saja. Betapa pemikiran Ya, itu. artinya memberi peluang kepada rakan-rakan yang seperti ini. Peluang kedua, the second chance. Bukan career you mati terus, usaha lagi, terus dapat. Paling penting juga kita anak Melayu jangan terhenti kita punya perjalanan ataupun cita-cita. Baik, kita ada masa lagi. Kita bersama dengan Dr. Zainul pula. Ini nak bercerita mengenai kepribadian Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, Doktor, sehingga beliau dikenali bukan sahaja oleh rakan, lawan dalam gelanggang politik tanah air, malahan juga disanjungi dan dihormati oleh pemimpin-pemimpin seluruh dunia. Kita lihat ketika menjadi Yang Berhormat Perdana Menteri yang ke-10, sudah ada delegasi-delegasi dari luar yang sudah pun bersuara. Personality dia memang ada, saya boleh senaraikan juga. Okey. Tetapi jadi yang Kita edit sikit, cerita. sebab saya rasa semasa di Malay College tu, dia sudah bersedia dia telah melakukan beberapa tindakan yang menonjolkan personality dia. Dari segi dia cekal dalam apa dia laku tu, dia lakukan dengan minat, dengan very determined lah, bersungguh-sungguh, yang dibawa sehingga sekarang. Apa yang dia lakukan itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Satu lagi ialah mempunyai buat sesuatu itu dengan niat tertentu. Bukan buat begitu saja, ada niatnya, ada tujuannya. Jadi tujuan Datuk Seri Anwar sendiri untuk dirinya ialah untuk menyediakan dirinya untuk peranan masa hadapan. Okey. Apabila memasuki politik. Baik. Masa itu belum lagi, tapi memanglah persediaannya ialah untuk masuk UMNO pada tahun itu, ya, sebab ibu bapaknya orang UMNO. Tentunya ibu bapaknya menghendaki anaknya ikut jejak mereka juga, melibatkan diri dalam UMNO, ya. Dan dia tentunya dalam apa-apa yang dibuat itu, dia mempunyai keberanian membentangkan isu-isu yang kita mungkin tak berani bentangkan, tetapi Datuk Seri Anwar membentangkan kerana dia percaya untuk menjadikan diri dalam politik, dia mesti berani mengemukakan atau mengutarakan isu-isu yang berlaku di negara ini. Baik. Ya, boleh saya ambil point dia. Anwar semasa sekolah, dia mengantar seorang budak kepada detention class. Baik. Saya bersama-sama dengan dia berjalan nak pergi masuk ke prefect's room, bilik prefect. Tiba-tiba anak yang dihantar ke detention class dah keluar, lalu depan kami. Anwar dikutuk, dia maki, dia kata macam-macam. Saya nak berkeraskan budak itu sebab saya prefect, dia pun prefect. Okey. Jadi saya nak berkeras. Saya pergi budak itu nak berkeras. Anwar tarik saya. Budak tu punya makian tu saya tak boleh nak sabar. Tapi dia sabar. Dia yang ditujukan. Dia budak tu tuju kepada dia. Dia yang mengantar budak tu pada detention class. Okey. Saya nak pergi nak berkeras. Malulah orang main rugby boleh kuat sikit, keras sikit. Jadi dia tarik saya ke bilik prefect's room. Dia marah saya. Z, you boleh marah ke dia, you boleh
benci kepada perbuatan dia, you boleh marah kepada kata-kata dia, you boleh, kalau dia pencuri, you boleh marah kepada perbuatan dia mencuri. Tapi you jangan benci kepada dia, you kena baiki dia. Itu Anwar yang saya kenal. You can hate his behavior, you can hate what he has done, but don't hate him. Itu Anwar. Baik, bagaimana Datuk Doktor dan juga Datuk Seri melihat perubahan Malaysia di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, harapan? Saya pernah mengatakan kepada Anwar, Anwar, problem with you are not a politician. Ketika itu. Yeah. But Anwar is actually a statesman. A politician thinks of the next election. A statesman thinks of the next generation. Saya nak mengajak ni lah. Sekarang di atas kebijaksanaan Padri yang di Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu telah melantik Anwar untuk memimpin kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan artinya bukan kabinet ni kabinet Anwar. Ya. Kabinet Tengku dia boleh lantik siapa juga menjadi menteri. Kabinet Mahathir dia boleh lantik siapa juga jadi menteri. Tetapi kabinet Anwar ini bukan kabinet Anwar, ini kabinet perpaduan. Dia kena rujuk kepada presiden parti masing-masing. Jadi dia mendapat menteri itu bukan semua atas pilihan dia sendiri. Jadi banyak orang mengatakan mengapa orang jadi menteri, berapa orang jadi menteri. Dia kena rujuk kepada presiden parti masing-masing. So saya mengajak, oleh kerana di atas kebijaksanaan Baduli Tuanku dan juga Raja-Raja Melayu, Anwar telah dipilih, sepatutnya semua pemimpin politik berterusan memberi sokongan, membantu untuk memikirkan bukan next election tetapi next generation. Marilah kita bertaut, kerana kita bersyukur kepada Allah. Allah memberi rezeki kepada Malaysia. Tak ada satu negara dalam dunia memberi nikmat macam kita. Maka Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur akan tambah rezekimu. Kalau kamu kufur, duk kelahi, duk berhemah, duk berpecah, duk apa, maka rasakan azab aku. Jadi saya mengajak semua, mari kita kembali, kita berpadu, kita menyatukan rakyat, menyatukan pemimpin, menyatukan politik untuk kebaikan generasi yang akan datang. InsyaAllah, Doktor, harapan dalam kepimpinan Datuk Seri. Saya rasa dia mempunyai keupayaan dan kapasiti untuk memimpin negara ini, untuk menangani masalah-masalah di isu-isu yang kita hadapi sekarang ini, dan juga untuk membuat perubahan-perubahan dan anjakan yang penting bagi negara ini mencapai kemajuan, kestabilan dan pembangunan yang lebih pesat lagi. InsyaAllah. Itu adalah, saya rasa dia mempunyai kapasiti itu berdasarkan apa yang persediaan-persediaan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar dari dahulu lagi. Baik, terima kasih kepada tetamu kita hari ini yang sudah pastinya bersama-sama dengan kita, yang berbahagia Datuk Seri Fauzi Datuk Abdul Rahman dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Zainal Bahrin atas perkongsian hari ini. InsyaAllah kita kalau nak cerita mengenai figurah hebat tersohor kita ni tak cukup. Ada lagi banyak sebenarnya. InsyaAllah kita minta penerbit Bual Konti nanti adakan episod lah kalau boleh. Hari ini kita nak episod apa, tapi itu insyaAllah dalam perancangan. Apapun kepada anda, terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Ini adalah rancangan Bual Konti, bual yang bukan bual biasa-biasa. Kita sentiasa memberikan maklumat dan juga perkongsian seperti ini yang anda tak dapat di mana-mana. Salam sayang daripada saya, Odi Petra, mewakili kru penerbitan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod akan datang. Teruskan kesediaan anda bersama dengan RTM, dan sudah semestinya rancangan ini rancangan Bual Konti. Assalamualaikum.